إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, bertemu kita dalam kuliah syarah kitab Ensiklopedia Fikih Praktis karangan Syekh Hussein Al-Awaisyah, hafizahullah, murid kepada Syekh Al-Albani rahimahullah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan teruskan bacaan kita dalam kitab ni, dan kita pun dah hampir ke hujung-hujung, tapi jilid pertama lah. Kita lihat muka surat 656. Muka surat 656 berkenaan tentang bab solat orang sakit. Ini pun boleh kita ambil perhatian, ya. Adanya sedikit kekeliruan di sini sana di dalam kalangan masyarakat berkenaan tentang solat orang sakit ni, ya. Kita lihat di bahagian atas tu, ya, bab solat orang sakit, di mana kata penulis, siapa yang tidak mampu solat sambil berdiri kerana sakit, maka dia boleh mengerjakannya sambil duduk. Siapa tidak mampu solat sambil duduk, dia boleh mengerjakannya sambil berbaring pada sisi tubuhnya. Berbaring pada sisi tubuhnya, maknanya baring secara mengiring, ya, pada sebelah sisi lah, ya. Hal ini seperti mana firman Allah, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring. Berbaring tu agak umum. Wa ala junubihim maknanya pada mereka berbaring pada sisi mereka, ya. Junubihim maknanya pada sisi mereka, maknanya dalam keadaan berbaring, ya. Lihat ayat Al-Quran tersebut, ya. Mengingati Allah sambil berdiri, duduk dan baring. Perhatikan perkataan mengingati Allah. Dia agak umum, ya. Maknanya bukan sahaja solat. Solat adalah termasuk dalam cara kita mengingati Allah. Tapi hakikatnya segala bentuk ibadah adalah perbuatan kita mengingati Allah, ya. Cuma nak tarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan, ayat ini sampai dijadikan sebagai dalil untuk zikir menari-nari, ya, zikir melompat-lompat pun ayat ini dijadikan sebagai hujjah, sebagai dalil apabila kita menyanggah, ya, perbuatan mereka tersebut. Mereka membuatkan ayat ni. Lihat bagaimana cara pendalilan yang tak ikut kaedah lah, yang pincang. Sedangkan kalau kita lihat jelas dalam ayat tu tak ada sebut melompat, kan? Macam mana? Jadi mereka tambah. Mereka ibarat kata, Allah kata sambil berdiri, duduk dan dalam keadaan baring atau melompat. Macam tu dia tambahlah. Ini takwil yang rosak, ya. Juga ada hadis Nabi SAW berkenaan tentang solat orang yang sakit. Kita lihat hadis di bawah tu. Salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala jamb. Solatlah sambil berdiri. Jika kamu tidak mampu, maka solatlah sambil duduk. Jika kamu tidak mampu, maka solatlah sambil berbaring pada sisi tubuh, ya. Perhatikan pada sisi tubuh sebelah kanan atau kiri.
uh, kalau kita nak kiaskan atau kalau kita nak berpandukan pada cara tidur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi tidur pada sebelah kanan, ya. Walaupun kita tak nafikan bahawa perkataan nas al-Quran atau hadis yang telah kita baca tadi agak umum, tidak menspesifikkan pada sisi tubuh, maka boleh kita kata dia ada ruang di situ. Maknanya kalau seorang tu nak baring pada sebelah kiri pun tidak ada masalah, ya. Boleh kita kata sunatnya pada sebelah kanan atau afdalnya sebelah kanan. Tetapi kalau seorang itu dia baring pada sebelah kiri, tidak mengapa, ya. Wallahu alam. Kita lihat ada perenggan di bawah tu daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk salah seorang sahabatnya yang sakit. Ketika itu aku ikut bersama baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui sahabat yang sakit tadi. Ketika dia sedang solat, yakni sambil duduk, menghadap ke sebatang kayu. Maknanya zahirnya barangkali kayu tu terpacak, ya, berkemungkinan. Orang itu pun sujud di atas kayu itu. Perhatikan. Boleh bayangkan tak? Orang tu solat sambil menghadap kayu. Ada kebarangkalian kayu tu terpacak macam tiang, ya. Atau mungkin sahaja kayu tu kayu tu baring. Baring ke kayu tu baring? Kayu tu dia letak di atas tanah. Jadi orang tu bila dia sujud, dia mengenangkan dia tak mampu sujud seperti biasa, meletakkan dahi atas tanah, maka dia letakkan dahi atas kayu tersebut, ya. Lalu Nabi memberi isyarat kepadanya sehingga dia membuang kayu itu. Ini tak perlu buat macam tu, ya. Tak perlu ada kayu macam tu. Dan menjadikan bantal sehingga dia membuang kayu itu dan menjadikan bantal, yakni sebagai ganti, ya, sebagai alas sujudnya. Ini sahabat yang sakit tu buat macam tu. Nabi bagi isyarat kepada dia macam tu, tapi dia buang kayu tu dan mengambil bantal pula, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'ha ank, singkirkan ia darimu. Itu terjemahan yang lebih tepat lah, sebab Nabi tak sebut bantal. Singkirkan ia darimu. Zahirnya maksudnya bantal tersebut. Maknanya bantal tu pun tak perlu. Jika kamu mampu sujud atas tanah, maka lakukanlah. Jika tidak, maka lakukanlah dengan isyarat, dan jadikan sujudmu lebih rendah daripada rukukmu, ya. Hadis sahih daripada riwayat At-Tabrani. Kita lihat, ternyata Nabi mengatakan bahawa kalau kita tak mampu sujud, maka cukup dengan kita dengan isyarat. Isyarat kat situ maknanya apa? Dengan hanya kita menggerakkan badan kita dengan membezakan antara kita berdiri, kita duduk, rukuk dan sujud. Maksudnya kita dibezakan dengan isyarat-isyarat yang kita buat. Isyarat maknanya kat situ pergerakan badan kita. Maksudnya dibezakanlah antara setiap kedudukan tersebut. Kedudukan berdiri, ya, rukuk, duduk dan sujud. Nabi memperincikan lagi perkataan isyarat tu maksudnya apa? Jadikanlah sujudmu lebih rendah daripada rukukmu. Maksudnya kalau kita hanya mampu rukuk macam ni, maknanya kalau nak sujud, kalau boleh rendahkan lagi, ya, maknanya tunduk lagi, ya. Baik, saya ingat hadis ini memberi kepada kita satu
satu maklumat atau satu kefahaman yang sangat penting berdasarkan perkembangan baru-baru ni. Ini apa yang saya nampak lah. Baru-baru ni ada ada innovator, pencipta, dia cipta kursi khas untuk orang sakit. Siapa yang nampak baru-baru ni? Nampak macam basikal, tapi bukan basikal. Dia ada kursi, ya, round, ada benda apa benda pusing? Benda besi lah, dia buat besi. Ada kursi. Lepas tu kursi tu ada cushion lah. Kat depan dia pun ada cushion. Ibarat ada dua kursi, tapi satu untuk duduk, satu lagi untuk letak dahi. Baik, soalan. Macam mana dengan kursi ni? Bagus tak bagus? Berdasarkan hadis yang kita dah baca. Tak perlulah nak mengatakan bahawa ini mengada-ngada sangatlah. Ini bahasa mudah dia lah. Atau lebih tepat lagi, menyalahi sunnah. Ya. Sebab kita lihat sahabat ni, dia mula sujud atas kayu. Lepas tu diganti dengan bantal. Nabi kata tak payah semua. Buang semua tu. Ya. Lalu Nabi kata kalau tak mampu tanah, maknanya bagi dengan isyarat saja. Cuma sujud tu biar lagi rendah daripada rukuk. Maknanya tak perlu digantikan tanah tu dengan benda yang lain. Kalau tak mampu, barangkali ternyata bahawa benda ni salah faham ni mula daripada zaman sahabat lagi. Di mana mereka beranggapan bahawa kalau tak mampu sujud atas tanah, paling tidak perlu ada ganti. Perlu letak dahi tu kena lekatkan pada sesuatu juga. Dinding ke kayu ke apa ke. Ternyata bahawa mungkin dalam tak apalah, itu lain. Ya. Ada ustaz yang cakap macam dalam flight tu dia orang kata tree Itu yang baru saya nak sebut, yang saya kata tak payah tu. Tapi tuan dapat baca lah apa. Saya berlegar dalam minda. Barakallahu fiik. Itu pun kita kata tak perlu. Tak payah nak buka tray depan tu. Tray depan tu untuk makanan. Ataupun kalau kita baca buku. Salat bukan, ya. Maknanya yang kata macam tu dia terpengaruh lah ataupun dia samalah dengan sahabat yang buat ni. Yang mana Nabi tegur. Maka kita pun perlu tegur juga. Yang kita katakan seperti yang Nabi kata, singkirkan ia daripadamu. Singkirkan, alihkan, ya, buang, tak perlu, ya. Kalau tak mampu sujud atas tanah, atas lantai, maka melakukan dengan isyarat, dia akan sujud itu lebih rendah daripada rukuk. Itu je, ya. Ternyata bahawa nak kata bahawa agama ni mudah, ya. Agama ni mudah memudahkan. Tak perlu sampai nak reka tempat duduk khas dengan cushionnya. Tak perlu, ya. Ternyata bahawa orang yang inovasi tu dia otak dia bergeliga. Otak dia geliga juga. Kita puji dia. Tapi daripada sudut agama dia, kalau periksa tu dia fail lah, ya. Tidak menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, kita lihat perenggan di bawah tu. Yang menjadi standard ukuran ketidakmampuan adalah kesulitan. Gariskan perkataan kesulitan. Kesulitan maknanya kat situ kesusahan atau kesukaran, ya, atau kesakitan, ya. Itu maknanya sulit dalam melaksanakan atau dalam pelaksanaan ibadah solat tersebut, atau kekhawatiran
Ya. Gariskan perkataan kekhawatiran. Kekhawatiran maknanya ketakutan, ya. Dan seumpamanya. Atau kekhawatiran jika sakitnya akan bertambah parah, atau semakin lama atau lambat sembuh, ya, atau lambat sembuh. Baik, itu yang menjadi kayu ukuran dalam kita nak menilai ketidakmampuan seseorang untuk nak solat seperti biasa. Maknanya berdiri, rukuk seperti biasa, dan sujud seperti biasa, dan duduk seperti biasa. Ini posisi-posisi dalam solat, ya. Maknanya kalau seorang tu tak mampu untuk melakukan mana-mana daripada posisi ini, apakah kayu ukuran tak mampu? Bagaimana dia dikira tak mampu? Bagaimana dikira orang yang uzur, ya, atau orang yang sakit? Jadi perhatikan keyword tersebut. Kesulitan dalam melaksanakan, maknanya dia tak mampu, dia susah nak melakukan posisi tersebut. Dia tak mampu nak berdiri, contoh, tak mampu nak rukuk, tak mampu nak duduk, tak mampu nak sujud. Atau dia mampu tetapi dia takut mengenangkan ada kesakitan, dia ada kecederaan yang tertentu. Dia takut kalau dia buat posisi tersebut, yang mana dia mampu tetapi dengan kadarnya lah, tapi dia takut kalau dia berdiri atau dia rukuk atau dia duduk atau sujud, sakit dia tu akan bertambah parah, ya, atau lambat sembuh, ya. Bertambah parah, lambat sembuh, dia sedikit berbeza, ya. Baik, saya pernah bertanya kepada guru kami Al-Albani rahimahullah tentang orang sakit mengerjakan solat dengan susah payah, ya, dengan dalam keadaan susah lah, dalam keadaan tak selesa. Beliau rahimahullah menjawab, kita lihat ada perincian lagi, ada tingkat kesulitan yang masih boleh ditahan, maknanya masih boleh ditahan, yang masih boleh apa kataan dia? Endure. Yang boleh ditolerate. Ya, apa? Bearable. Apa bahasa Inggeris pula? Yang boleh dia tolak ansuh. Baik, ada tingkat kesulitan yang masih boleh semua kataan yang kita sebut tadi lah, ya, yang masih boleh orang tu boleh tahan lagi. Namun ada pula kesulitan yang sudah tidak mampu ditahan. Jika masih boleh tahan, maka hendaklah seseorang itu solat seperti orang yang sihat. Maknanya kalau dia mampu lagi tahan, ya, maknanya dia mampu lagi lah, dia mampu tolerate, dia mampu tahan lagi lah. Namun jika dia tidak sanggup tahan, maknanya sakit lah, ya, maka dia boleh mengerjakan solat seperti yang dilakukan oleh orang sakit. Dalam penjelasan Syekh Al-Albani di sini, penjelasan tentang apa yang dikira sebagai kesulitan dalam keyword yang pertama yang kita gariskan tadi, ya. Kesulitan tu apa artinya? Dalam keadaan sakit untuk nak solat, ya. Apa definisi sakit, ya? Contoh, adakah orang yang sesema, hingus, atau batuk-batuk, sakit juga? Tapi adakah ini berarti bahawa dia tak perlu berdiri? Nampak? Dia tak ada kena-mengena antara sakit itu dengan ketidakmampuan untuk nak berdiri. Dia masih lagi mampu berdiri, ya. Barangkali kaki dia sakit, ya.
tapi masih lagi boleh berdiri. Tapi sakitlah. Sebab dia tak mampu, sakit daripada kaki dia. Masih boleh berdiri. Baik, bila masa orang yang sakit seperti ini, dia dikira sakit dan boleh duduk, tak perlu berdiri. Itu dia. Ya. Jawapan dia adalah sama ada dia boleh tahan atau tidak. Ya. Ada yang memperincikan lagi, tahan tu macam mana? So, apa dikira dia boleh tahan, tak boleh tahan? Ada yang kata sampai dia boleh khusyuk atau tak. Maksudnya kalau dia sudah tahan, dia boleh tahan. Ini jenis komando lah katakan. Orang yang kuat lah katakan. Dia boleh tahan. Tapi sampai dah tak khusyuk. Fokus dia pada nak tahan tadi tu. Sampai tak mampu nak khusyuk. Ya. Maka ternyata bahawa ini berbeza daripada seorang dengan seorang yang lain. Seorang individu dengan individu yang lain. Ya. Lain orang, lain ketahanan dia. Ya. Ada orang sakit sikit dah meraung. Ada yang tak ada apa-apa. Ingat tak sahabat yang dalam kisah sahabat yang dia berjaga malam mengawal daripada serangan musuh. Kisah dua orang sahabat, dia bergila-gila. Seorang mereka dua berkawal, tapi mereka ambil masa lah, duduk saja melengok, berjaga malam-malam. Daripada buang-buang masa macam tu, mereka bergila untuk solat. Maka satu ketika tu seorang tu sedang solat, yang seorang lagi berjaga. Tapi ternyata ada musuh mengendap, orang kafir mengendap, orang musyrik. Sehingga dia membaling tombak atau dia melontar anak panah, kena kat sahabat yang sedang solat. Tapi ternyata sahabat tu meneruskan solat dia. Kan? Boleh kita lihat, ini nak kata kayu ukurnya berbeza daripada seorang dan seorang. Apabila hal ini sampai kepada Rasulullah, ya, Rasulullah tanya, kenapa engkau buat macam tu? Dia mengatakan, sungguh aku dah baca satu ayat Quran tu dan aku tak rela atau tak senang untuk aku habiskan solat aku ketika tu juga. Aku nak habiskan ayat surah Al-Quran tersebut. Maknanya dia khusyuk baca ayat Al-Quran tersebut sehingga nak mengatakan bahawa sehingga dia tak rasalah sakit tu. Atau sakit tu rasa tapi masih bearable macam kata ni kita ni. Dia masih lagi boleh tahan. Itu dia. Itu ketahanan sahabat atau sahabat tersebut secara khasnya. Lain orang mungkin dah kena tombaknya tu dah meraung agaknya. Ya. Berbeza dengan sahabat tadi. Ya. Baik, kita lihat perenggan di bawah tu. Di dalam kitab Ar-Rawdah An-Nadiyah, sebuah kitab fiqh, disebutkan jika seseorang tidak dapat melakukan salah satu bentuk solat orang sakit yang disebutkan dalam hadis, maka dia boleh melakukan bentuk solat lainnya yang memang diriwayatkan, pula. Ayat tu macam kena betulkan sikit lah. Maka dia boleh melakukan bentuk solat lain yang tidak ada dalam riwayat barangkali. Ya. Lalu dia solat sesuai dengan kemampuannya. Maknanya dalam hadis tadi menyebutkan 3 posisi. Solat berdiri, jika tak mampu duduk, jika tak mampu baring pada sisi. Ini 3 posisi yang disebutkan dalam hadis, ya, bagi orang sakit. Tapi andai kata dia tak mampu berdiri, dia tak mampu duduk, dia tak mampu baring pada sisi, maka jawapan dia ikutlah solatlah dalam bentuk ikut kemampuan, ya. Baik. Seperti apa? Selain daripada 3 bentuk ni, seperti apa? Ya? Baring telentang. Tadi di sisi, sebab tu kita spesifikkan sisi. Telentang, apa lagi? Benda yang paling common. Ya? Duduk atas kursi. Duduk atas kursi tak disebut dalam hadis. Tapi itu yang biasa kita nampak kan?
Ya. Jadi nak kata kena ambil perhatian. Itu kalau tak mampu tiga tiga posisi asal ni. Nanti kita ada perincian lagi. Baik, kenapa kita kata macam tu? Ini berdasarkan keumuman nas-nas umum. Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu atau menurut kemampuanmu. Kesanggupan tu mungkin tak berapa tepat lah, ya. Menurut apa? Kemampuanmu. Itu ayat Al-Quran. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, jika kalian diperintahkan melakukan suatu perkara, maka lakukanlah semampu mungkin, ya, semampu kalian, ya, maka lakukanlah semampu kalian. Ini sekadar yang mampu, ya, ikut kemampuan. Ini dalam perintah-perintah. Kalau ada perintah, kita disuruh supaya melakukan sedaya yang mampu. Ya, ini kaedah syarak lah dalam solat ataupun dalam hal-hal ibadah yang lain. Sebab tu dua nas ayat Quran dengan hadis ni kita kena ingat, ya, kerana dia akan dia melibatkan semua urusan ibadah kita. Beza antara suruhan dan larangan. Kalau dalam suruhan, kita disuruh supaya apa? Buat sedaya mampu, kan? Dalam larangan, sedaya mampu juga. Jauhi arak, sedaya mampu. Jauhi zina, sedaya mampu. Saya tak mampu tinggalkan secara terus. Minum arak sikit-sikit. Okeylah, sedaya mampu. Adakah begitu? Tak. Beza kan? Jangan keliru, Larangan, suruhan dilakukan sedaya mampu. Suruhan dilakukan sedaya mampu. Larangan hendaklah ditinggalkan secara mutlak. Tak ada sedaya mampu, Jangan keliru. Itu seperti mana dalam lanjutan hadis yang kita telah baca tadi, ya. Di mana Nabi mengatakan, wa idza nahaitukum an syai'in fantahu, dan jika aku melarang kamu akan sesuatu, maka tinggalkan ia. Baik, kita lihat perenggan terakhir di bawah tu. Saya juga pernah bertanya kepada guru kami Al-Albani rahimahullah tentang mereka yang lebih mengutamakan duduk bersila bagi orang yang solat sambil duduk. Ini sebahagianlah, ya. Sebahagian mengutamakan duduk bersila. Tapi kita kata ramai yang, kalau kita pergi Masjid Haram ke Masjid Nabi, ramai mengutamakan duduk atas kursi, ya. Jadi lain orang, lain cara dia. Apakah engkau berpendapat seperti itu? Maksudnya kalau kita solat duduk, apa posisi yang utama? Duduk bersila, duduk atas kursi, atau bagaimana? Ataukah orang yang sedang sakit boleh memilih cara duduk yang paling nyaman, selesa baginya? Barakallah. Cara duduk yang selesa, maknanya bagaimana kaedah dia? Ya, Syekh Al-Albani menjawab, pertama sekali, kita harus memilih salah satu cara duduk yang diriwayatkan dalam sunnah. Maknanya ini Syekh Al-Albani ada memberi panduan bagi kita. Satu panduan yang sangat sangat penting, ya. Kalau kita nak solat duduk, afdalnya kita duduk seperti yang disebut dalam sunnah, ya, ketika solat. Misalnya, solat itu dikerjakan dengan duduk iftirash. Duduk iftirash maknanya duduk seperti, saya tak nak kata biasa, sebab nanti biasa macam mana? Duduk tahiyat awal, ya. Kaki kiri, duduk atas kaki kiri, manakala kaki kanan berdiri tegak, ya. Afwan, telapak kaki kanan berdiri tegak. Bukan berdiri tegak, ditegakkanlah, ya.
Namun jika lebih mudah baginya untuk duduk tawarruk, maka dia boleh duduk tawarruk. Duduk tawarruk maknanya duduk tahiyat akhir, di mana kaki kiri disilangkan di bawah kaki kanan, manakala punggung duduk atas tanah, ya, dan tapak kaki kanan ditegakkan. Maknanya nak kata kalau kita solat ada posisi di mana kita duduk, ya, seperti mana duduk antara dua tasyahud, dua sujud, dan duduk tasyahud dan duduk tasyahud akhir. Maka cara duduk ini lebih afdal diutamakan kalau sekiranya orang tu solat dengan cara duduk daripada mula sampai akhir, ataupun dalam posisi berdiri secara khasnya. Dia tak mampu berdiri, maka kita kata duduk. Tinggal lagi dia nak duduk macam mana, maka kita kata dahulukan cara duduk dalam solat, iaitu cara duduk iftirash atau tawarruk, ya. Iftirash lebih utama, sebab kalau kita kira duduk dalam solat, duduk iftirash lagi banyak, manakala tawarruk ni hanya tasyahud akhir, ya. Tapi itu kalau dia tak mampu iftirash, tawarruk, ya. Akan tetapi kata Syekh Albani, apabila orang itu mampu duduk iftirash, maka dia boleh duduk iftirash. Jika seorang tidak mampu duduk iftirash dan duduk tawarruk, maka dia boleh duduk bersila, ya. Saya ingat mungkin saranan ini banyak diabaikan dalam masyarakat kita, di mana mereka lebih selesa atau lebih mengutamakan duduk atas kursi, ya. Sedangkan ialah dia tidak meraihkan perincian seperti ini, ya. Adapun jika dia tidak mampu duduk bersila, maka kami katakan kepadanya, duduklah dengan cara yang paling selesa menurutmu, iaitu seperti duduk atas kursi, ya. Penulis bertanya kepada Syekh Albani, bagaimana dengan hadis Aisyah di mana dia mengatakan, aku melihat Nabi SAW solat sambil duduk bersila. Ada riwayat di mana mengatakan Nabi solat duduk bersila. Bagaimana? Adakah ia difahami dengan makna seperti ini? Maknanya berdasarkan perincian yang kita telah sebutkan tadi. Maknanya afdalnya iftirash, kalau tak mampu tawarruk, kalau tak mampu bersila, seperti mana dalam hadis ni. Maka Syekh Albani mengatakan benar. Maknanya bukan, jangan difahami bahawa afdal kalau solat duduk bersila terus. Bukan. Bersila tu hanya pilihan yang ketiga. Selepas iftirash, itu yang pertama, itu yang didahulukan, itu yang utama. Kalau tak tawarruk, kalau tidak baru bersila. Kalau tak bersila, terpulang mana yang selesa, ya. Saya suka perkataan tak berapa sunnah. Itu tepat. Jangan kata tak sah. Tapi Ustaz, Ya. tengok orang yang berfungsi sebab dia boleh berdiri tapi dia tidak boleh duduk. Kenapa dia duduk? Macam mana? Sebab dia mungkin kaki sakit ataupun lutut sakit orang tua kan. Maka dia nak berdiri. Tapi kalau orang ini dia duduk, maka sepanjang masa dia duduk saja. Yang dalam kita baca Al-Bani kan. Maka dia duduk sepanjang masa solat dia duduk. Tapi yang orang tak terkursi ni dia masih lagi nak berdiri. Apa tu? Kenapa dia duduk? Kenapa dia ambil kursi? Dia juga terkursi apabila dia nak rukuk dan juga nak sujud sebab dia tak boleh duduk. Dia tak boleh terbang kaki dia. Maka sini kita pergi pada duduklah dengan cara yang paling nyaman dulu. Maka saya ingat. Okey. Kadang duduk lama-lama ni, orang tua ni kebas. Kebas. Kalau macam tu habis cerita lah, tak ada masalah. Ustaz, yang duduk atas kursi tu, adakah Sebab macam ni, okay. Begini, saya bagikan kaedah dia teruslah, ya.
sebab situasinya berbeza macam-macam. Kita katakan setiap posisi dalam solat hendaklah dikekalkan. Itu asal, itu prinsip. Iaitu apa? Bila berdiri, kena berdiri. Bila rukuk, kena rukuk. Duduk, sujud, sujud. Ini asal. Okey? Bagaimana dengan orang yang tak mampu? Orang tak mampu ada perincian. Dia tak mampu apa? Tak mampu berdiri. Okey, berdiri sahaja maknanya dia tak mampu. Orang yang tak mampu, jangan fikir bila orang tak mampu maknanya dia tak mampu berdiri, tak mampu rukuk, tak mampu sujud, tak mampu duduk, tak mampu baring. Itu dah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Jadi dia tak mampu apa? Maka dalam posisi yang dia tak mampu itu, kita bagi dia pilihan. Okey? Manakala posisi lain yang dia masih lagi mampu, jawapan dia, hendaklah dia buat seperti mana asalnya. Nampak? Bukan bila dia tak mampu satu bahagian, maka yang bahagian yang lain semua dirangkumkan dalam tak mampu. Itu tamak. Atau itu dia telah ambil kesempatan. Dan akhirnya kita khawatir bahawa salat ni tak sah. Perhatikan. Maknanya benda ni berat juga. Sebab sekiranya dia mampu rukuk, dia tak mampu berdiri. Okey. Kerana sebab tertentu. Kebas, tak mampu nak berdiri lama ke. Sebenarnya itu pun ada perincian semua di situ. Tapi bila rukuk, dia mampu. Tetapi ternyata dia rukuk sambil duduk. Itu tak betul. Itu bukan ikut seperti mana yang disuruh oleh syarak. Sebab syarak dah tetapkan cara berdiri, syarak dah tetapkan cara rukuk, cara sujud, cara duduk pun syarak dah tetapkan. Nampak? Masakan kita boleh bermudah dalam hal tersebut dengan kita menukar atas alasan yang asalnya betul, iaitu tak mampu diri. Tetapi ternyata alasan itu diambil kesempatan lah atas alasan tu. Nampak? Jadi saya kira memang mungkin ramai di luar sana yang salah faham berkenaan tentang hal ini. Di mana akhirnya dia syarak bagi dia diskaun 10% je, tapi dia ambil 100%. Dia duduk je daripada mula sampai akhir. Sedangkan tu tak tepat. Ya? Dia khawatiri salatnya rosak, apatah lagi barangkali terbatal sama sekali. Ya? Kerana dia mampu berdiri, dia mampu rukuk, dia mampu sujud, dia mampu duduk seperti biasa, duduk iftirash. Dia hanya tak mampu berdiri. Tetapi ternyata bahawa dia duduk daripada mula sampai habis. Ini adalah satu kekeliruan. Ya. Ustaz, bagaimana solat makmum apabila dia mengikuti imam yang solat jalur orang? Sekali lagi. Bagaimana makmum solat mengikuti satu imam yang imam itu solat cara orang sakit, duduk ataupun Itu soalan yang mencabar sebenarnya. Bagaimana dengan makmum yang sedang berimamkan imam yang sakit dalam keadaan dia solat duduk atau baring? Sebenarnya jawapan dia, jangan terkejut, makmum kena ikut. Tak boleh jadi imam, tak betul. Sebab dia imam. Dan kena ingat, kalau saya tahu benda ni banyak keliru. Imam tak boleh sewenang-wenangnya ditukar. Atas alasan kau tak boleh berdiri lah, tukar. Woi. Seperti sebab kena ambil perhatian bahawa imam pada dasarnya dia seperti pemerintah negara. Jangan lupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pemerintah negara dan dia imam. Ini asalnya. Begitu juga dengan para khalifah. Pemerintah, dia imam. Perkataan imam dalam bahasa Arab dia ada dua makna. Imam dalam solat, imam negara. Ya. Dia dua jawatan yang tidak boleh dipisahkan. Dialah pemerintah, dialah imam negara dan dia adalah imam dalam solat. Ini asalnya. Tapi kita maklumlah sekarang dah berubah. Tapi nak kata kita kena kembali kepada asal. Bahawa imam itu tidak boleh ditukar, diturunkan dengan alasan-alasan yang tidak syar'i. Maka dia tak boleh berdiri, dia sakit, itu bukan alasan syar'i.
lihat sahaja para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat kita dah baca dah satu hadis di mana Rasulullah sakit, zahirnya di sakit berkesudahan dengan dia meninggal. Satu masa tu, satu solat fardu tu, Nabi macam sihat, ada tenaga sikit. Maka dia keluar. Ketika mana Abu Bakar sedang mengimamkan solat. Ingat tak hadis ni ceritanya? Apabila Abu Bakar nampak Rasulullah keluar, sebab rumah Rasulullah sebelah aja, dia nampak, dia buat apa? Dia nak undur dan mempersilakan untuk mempersilakan Rasulullah jadi imam. Nampak? Apa maksudnya? Maknanya tengok, imam pada asalnya sakit dekat rumah. Okey, dia ada keuzuran, maka digantikan. Itu keuzuran syar'i. Tetapi ternyata Abu Bakar apabila melihat Rasulullah, dia mengira bahawa keuzuran tadi sudah terangkat. Dia tak boleh jadi imam lagi dah. Sebab imam dah datang. Nampak? Maka dia tak batalkan salat. Ini perincian lagi lah. Dia nak mempersilakan Rasulullah untuk sambung salat mereka. Tetapi ternyata Nabi memberi isyarat kepada dia supaya dia teruskan. Poinnya ialah, imam tak boleh ditukar dengan sewenang-wenangnya. Tapi itulah soalan yang mencabarlah. Kalau imam, saya kira bahawa bukan setakat imam solat duduk. Saya ingat haru satu masjid, imam solat duduk, yang belakang tu semua akan berdiri. Sedangkan dalam hadis secara terang, Nabi solat duduk lalu memberi isyarat kepada sahabat kat belakang supaya duduk sama. Lalu Nabi kata, kamu hampir melakukan seperti orang Parsi dan Rom yang berdiri sambil menghadap raja mereka yang sedang duduk di atas singgasana. Ini memang negara-negara Islam semua buat macam ni hari ni. Tapi itu adalah satu perbuatan yang menyalahi syarak. Kerana perbuatan kita berdiri dalam keadaan kawan di depan sedang duduk, itu dia menghadap kita pula, ya. Itu adalah dia hampir serupa seperti kita sembah dia. Jangan lupa, bukan sahaja rukuk dan sujud adalah posisi sembah. Rukuk dan sujud posisi sembah. Berdiri juga adalah posisi sembah. Boleh faham? Kita tak boleh nak berdiri, tak tangan kat belakang ke apa, macam hamba abdi yang taat lagi baik. Kawan tu kat depan, master lah, bos. Duduk silang kaki ke apa ke. Ini satu posisi yang satu kedudukan yang tak baik, ya. Baik. Jadi jawapannya kena ikut imam, ya. Itu sunnah je lah. Apa yang masyarakat buat itu hal yang lain, ya. Ustaz, yang sana yang duduk kursi tu, position tu lagi depan, di belakang whatever dia sama dengan yang sah. Kursi dia berdiri dan dia ke depan. So dekat sah tu Boleh kita katakan asalnya dia kena sebaris, ya. Apa asalnya sebaris? Jangan lupa, bila berdiri ada dua perkara, dua anggota yang diraikan atau yang perlu diambil perhatian supaya kena sebaris, iaitu kedua bahu dan kedua apa? Kaki agak umum. Ibu jari, tumit dengan buku lali. Tumit atau buku lali samalah, ya. Ini adalah dua anggota yang perlu disamakan. Bahu dan tumit atau buku lali. Kita maklum kalau orang tu duduk, maka kakinya akan beranjak ke depan, ya. Itu kalau duduk atas kursi lah. Atau kalau duduk iftirash tawarak, mungkin akan sedikit berubah. Maka paling tidaknya dikekalkan bahunya. Bahu tu sebaris, ya. Ini asalnya. Sebab tu kita kata kalau duduk solat duduk pun paling tidak dia kena samakan bahunya dengan orang di sebelahnya, ya. Itu asalnya. Kalau sekiranya hal ini kita maklumlah,
Kalau dia duduk atas kursi, contoh, kalau dia atas kursi, antara musibahnya ialah kursi itu akan ke belakang. Kan kaki kursi itu akan ke belakang, mengganggu orang saf belakang pula. Ini bahana menggunakan kursi sebenarnya. Sebab tu alhamdulillah betapa indahnya kalau kita kembali kepada sunnah. Ikut sunnah dan tak mengganggu orang. Tapi bila bawa kursi, selesa-selesa tapi orang lain kena, dan saf itu pun akan jadi tak sama. Nampak? Maka paling tidak dia kena samakan bahu dia. Tetapi kalau mengganggu saf belakang, maka kita katakan boleh saja dianjakkan ke depan. Ya. Bertakwalah kepada Allah sedaya yang mampu. Ya. Lihat dua perenggan yang terakhir di bawah sekali. Saya pernah bertanya kepada guru kami Al-Albani rahimahullah tentang mereka yang berpendapat bahawa kewajipan solat seseorang yang tidak mampu berisyarat dengan kepalanya tentang mereka yang kewajipan solat seseorang yang tidak mampu berisyarat dengan kepalanya telah gugur. Bahkan dia telah harus solat melalui isyarat dengan matanya. Apakah kau tidak bersetuju dengan pendapat ini? Ya. Tak, ni pendapat ni kata apa? Yang saya faham, pendapat ni kata kalau tak mampu nak baring, ya, hanya bagi isyarat dia dan tidak mampu memberi isyarat dengan kepalanya, telah gugur. Perkataan telah gugur tu keliru lah. Yang saya faham, dia tak mampu nak bagi isyarat dengan kepalanya pun, maknanya kaku lah. Ya, maknanya dia berbaring kaku je, dia tak boleh gerak apa-apa. Maka kewajipan salat atasnya telah tergugur. Itu saya faham dalam soalan ni. Ya. Nak mengatakan pendapat ini adalah tidak tepat. Pendapat ini adalah salah. Ya. Kerana kaedahnya ialah bertakwalah kepada Allah sedaya yang mampu, ikut kemampuanmu. Maka akhirnya kalau dia tak mampu nak gerakkan mana-mana anggota pun, solat tetap wajib atasnya ikut kemampuan dia. Walaupun akhirnya dengan hati sahaja. Ya. Orang yang sedang sakit atau sudah tua boleh bersandar pada sesuatu ketika solat. Ya. Ini perincian lagi. Bahawa adanya hadis di situ ketika Rasulullah SAW sudah berumur dan lebih gemuk. Saya tak sukalah perkataan gemuk tu. Dan sudah berisi lah. Baginda, sebab Nabi bukan gemuk, berisi, ya. Baginda meletakkan tiang di tempat salatnya dan bersandar padanya. Ya. Boleh kita buat kesimpulan apa tadi? Tak, atau dia solat dengan bersandarkan pada tiang. Ya, ada mana dicari tiang, dia sandar padanya. Atau solat dengan pakai apa namanya, crutches, tongkat, ya. Boleh kita buat kesimpulan, tuan-tuan dan puan-puan, bahawasanya kalau orang yang sedang sakit, orang yang sakit, dia tetap wajib salat. Itu kesimpulan dia lah. Orang yang sakit, dia tetap wajib solat. Dengan erti kata lain, kewajipan solat sama sekali tidak akan terangkat, akan tergugur, kecuali kalau orang tu sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan kita katakan orang yang sedang sakitlah yang paling patut solat. Solat itu wajib, solat fardu adalah wajib. Tapi kita kata orang yang sedang sakit lagi dikena jaga solat. Kerana satu, dia dalam keadaan sulit.
dalam keadaan dia sangat perlu kepada Waalaikumsalam. Dia sangat perlu kepada rahmat Allah dan sifat kasihannya untuk dia sembuh atau untuk dia pulih, atau mana tahu bahawa solat yang dilakukan itu adalah solat yang terakhir bagi dia. Kerana dia sedang sakit, akan ada kemungkinan bahawa dia akan mati dalam kesakitan tersebut. Sebab itu pentingnya orang yang sakit tetap menjaga solat dia, bahkan hendaklah dia melakukan solat yang sesempurna mungkin, mengenangkan betapa perlunya ia kepada solat yang dia kerjakan itu. Kita maklum bahawa pandangan masyarakat keliru dalam hal ini, di mana mereka menganggap bahawa kalau dah sakit tak payah solat. Ini adalah pandangan yang sangat silap, bahkan boleh dikira sebagai satu pandangan yang fatal. Fatal apa? Bukan kufur. Kufur tu nanti dulu Tuan Haji. Sangat bahaya. Kenapa? Orang yang sakit lalu dia tak solat, ternyata dia telah mati sebelum dia mati. Orang yang sakit yang tidak solat, dia adalah seperti orang yang telah mati sebelum mati. Hatinya telah mati sebelum jasadnya mati. Orang yang tak solat adalah ibarat orang yang hatinya telah tertutup, telah mati. Tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan orang yang tak solat, yang sudah lagi dia dengan kerelaan dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana keadaan orang yang telah memutuskan keadaannya, hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Dia adalah orang yang ibarat orang yang mati, tak ada guna bagi dia. Tidak ada guna lagi untuk dia hidup. Apa guna kita hidup kalau kita tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tidak lagi solat? Sebab tu kita kata orang yang sakit ibarat dia telah mati sebelum dia benar-benar menghembuskan nafasnya yang terakhir. Itu dia, betapa pentingnya menjaga solat. Kalau dia pakai pampers dan tak baring, kita kena bersihkan dia, ambil dulu macam biasa. Macam biasa. Barakallahu fiik. Kita tak nafikan orang yang sakit dia akan terlantar, barangkali dia pakai pampers, barangkali dia ada tube yang bersambung ke apa namanya, kantong plastik berisi najis. Kita kata, walau ini semua tak ada masalah. Itu memang kalau dia boleh bersihkan dirinya seperti mana pampers tadi, dia boleh bersihkan sendiri atau ada orang lain boleh bersihkan untuk dia, itu yang wajib dibuat. Sebab dalam solat kita kena bersihkan diri kita, pakaian kita dan tempat solat kita. Itu yang wajib. Tapi itulah sedaya yang mampu. Mana yang boleh buat. Jangan kalau tak boleh buat, okey, surrender, I give up, tak payah solat. Ini keliru. Maka dia tetap kena solat. Andaikan dia tak mampu nak tukar pampers dia dan tak ada orang di tengah malam, mungkin solat fardu ada orang, tengah malam nak solat tahajud tak ada orang, okey, tak payahlah. Bukan, awaklah paling patut kena tahajud, solat witir, solat qiyamul lail, walaupun dalam keadaan memakai pampers, ada tube sambung ke apa ke, walaupun pakaian mungkin kotor, ada najis barangkali, walaupun kalau boleh tukar, itu yang patut, itu yang wajib. Tapi kalau tak mampu, maka Allah tidak membebankan seorang hamba itu kecuali dengan apa yang dia mampu. Jadi kena ingat kaedah tersebut, Begitu juga dengan wudu. Tak mampu ambil wudu, tayamum. Kalau tak mampu tayamum, salat dalam keadaan seperti keadaan kita itu, Baik, ada sebarang pertanyaan yang lain
Saya ingat nak masuk dalam bab seterusnya tapi ingat masa tak cukup lah. Ya. Boleh kita simpulkan bahawa orang yang sakit, beza antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman ketika dia sakit, kesakitan itu dia tak akan lari daripada beberapa keadaan, ya, di mana kesakitan itu adalah satu ujian buat dia. Allah nak uji dia. Dialah orang yang beriman dan Allah nak uji keimanan dia tu, ya. Atau dengan kesakitan tersebut Allah nak angkat, Allah nak tambahkan pahala bagi dia, ya. Atau dengan kesakitan tersebut Allah nak hapuskan dosa-dosa dia. Atau yang terakhir, dengan kesakitan tersebut Allah nak tinggikan kedudukan dia seperti mana yang Allah telah tulis bagi dia. Allah dah tulis bahawa di syurga nanti dia akan mendapat kedudukan-kedudukan yang tinggi. Tetapi berdasarkan amalan yang sudah sedia ada, tak mampu melayakkan dia untuk sampai ke darjat tersebut. Maka Allah timpakan kesakitan atas dia agar dia bersabar dan dia mendapat pahala. Dengan pahala tersebut dapat melayakkan dia sampai ke darjat yang telah tertulis baginya di syurga, ya. Maka ini adalah keadaan orang yang beriman. Maka itu kita sebutkan termasuklah dalam dia menjaga solat. Orang yang beriman dia akan menjaga solat, bahkan dia akan lebih fokus lagi dalam solat. Tetapi perhatikan, saya nak sebutkan berkenaan tentang orang yang lemah iman, kurang beriman, atau dalam kalangan orang yang maksiat, yang tak jaga solat dan seumpamanya, ya. Kita berdapati itu dia. Belum banyak kita dengar cerita-cerita di mana orang yang sakit, hari pertama je dia sakit, dia sudah tak solat. Perhatikan, di sini ada satu petunjuk bahawa Allah mengenangkan bahawa dia adalah orang yang memang tak mempedulikan perintah agama. Dia tak mempedulikan solat. Solat pun buat on off, bila disuka, bila dia semangat, bila datang musim. Maka Allah membalas perbuatan buruk dia dengan menimpakan kesakitan tersebut. Dan ternyata bahawa kesakitan tersebut adalah bala musibah atas orang tersebut. Berbeza dengan orang yang beriman tadi. Allah nak menamatkan kesudahan dia dengan su'ul khatimah, supaya dia mati dalam keadaan tak salat. Perhatikan, ini adalah satu yang sangat bahaya. Kesakitan tersebut adalah musibah bagi dia, menjadi penyebab seperti mana kebiasaan dia untuk dia meninggalkan solat, kerana Allah telah mentakdirkan atas dia bahawa dia akan mati dalam keadaan tak salat. Maka su'ul khatimah, dia mati dalam keadaan yang sangat tak baik. Tetapi Allah tidak menzalimi dia. Bahkan itu yang paling cocok bagi dia, kerana sifat dia yang sedemikian ketika dia sehat, ketika dia muda, atau barangkali sepanjang hidup dia, memang itu sifat dia. Saya pernah perhatikan keadaan-keadaan macam ni dengan mata kepala sendiri, di mana orang yang sakit, minta maaf, sudahlah lanjut usia, sakit lagi, bila disuruh solat, lihat semacam, bila suruh solat, orang kalau orang beriman mati-mati nak jaga solat kan. Tapi ini saya perhatikan, mati-mati tak nak solat. Apa pasal? Ya. Memang kita kadang-kadang kita duk fikir apa pasal macam ni.
Apa pasal lihat semacam ni? Kau ni ada, kau sibuk ke? Ada meeting ke apa ke? Sibuk. Kalau masa dia sihat, dia meeting ke apa, kita boleh kata, oh sebab dia meeting ni lalai lah ni. Lalai dengan dunia lah ni. Sampai sibuk sangat. Oh, traffic jam tu. Boleh lah kita bagi dia. Boleh kita bagi, kita nak bersangka baik lah ni, walaupun bersangka baik tak kena sangat meleset. Tapi ini orang yang sakit, duduk terlantar, tak ada apa-apa kerja lain pun nak buat. Kayaknya dia sibuk. Tapi itu kita kata, tak nak solat. Lihat solat. Nyanyuk lain. Tapi itu dah. InsyaAllah. Kita dapat, insyaAllah dengan penjelasan ni dapat kita faham. Kenapa sebab setengah orang, semoga Allah melihara kita semua, jangan tergolong dalam golongan seperti ini. Kenapa setengah orang kesudahan dia adalah seperti itu? Kita kena faham bahawa golongan ini ternyata Allah telah menutup hati mereka. Seperti mana mereka ketika mereka sihat, mereka dengan rela, dengan telah memutuskan hubungan mereka dengan Allah SWT. Maka akhirnya kesudahannya Allah memutuskan hubungannya dengan mereka, dengan dalam saat yang terdesak itu Allah tidak mempedulikan mereka. Allah tidak memberikan apa petunjuk pun ke atas mereka. Akhirnya mereka mati dalam keadaan yang sedemikian, ya. Sebab tu pentingnya tuan-tuan dan puan-puan, saya mengingatkan diri saya dan juga tuan-tuan tentang betapa perlunya kita kena jaga solat. Jaga solat dalam keadaan sihat-sihat ni. Dalam keadaan kita ada masa, dalam keadaan kita ada tenaga, ya. Dalam keadaan kita muda, saya kira tuan-tuan puan-puan semua muda-muda. Kita jaga solat kita. Dengan harapan moga-moga apabila kita tua nanti, kita dapat mengekalkan momentum yang sama, sifat yang sama. Sebab jangan lupa, dia dalam dunia ni tak ada benda yang dia jadi tiba-tiba sedia kala. Magic. Dalam muda tak solat. Ini saya kira ramai dalam kalangan masyarakat dia ada apa, formula pelik ni. Formula pak pandai kat ni. Dia kata tak apa, masa muda ni joli-joli lah. Dah tua nanti kita solat lah. Ini formula, saya kira formula pak pandai lah. Bahasa Inggerisnya, it doesn't work like that. Orang yang ketika tuanya menjaga solat adalah orang yang ketika muda dia menjaga solat. Kalau kita kata, tak apalah, nanti mungkin ada yang bijak sikit, tapi bijak dia cara Yahudi, jahat semacam, tak apalah aku buatlah semua macam ni, nanti aku sakit nanti, paling tidak sebelum aku hembuskan nafas aku sebutlah la ilaha illallah. Kan ada hadis ke? Dia kata, kan hadis kata, barang siapa yang mengucapkan kalimah terakhir dia di dunia ni la ilaha illallah, dia masuk syurga. Ini syubhat hujah orang Yahudi lah. Kita kata orang yang kalimah terakhirnya la ilaha illallah di dunia adalah orang yang memang dalam hidup dia menjaga la ilaha illallah. Dia bukan datang tiba-tiba dia sebelum dia hembuskan nafas terakhir dia ucapkan la ilaha illallah. Itu tak ada magic, tak ada. Tak ada benda-benda yang datang tanpa sebab musabab, ya. Baik. Satu soalan Ustaz. Ini berkaitan dengan sembahyang tarawih Ustaz. Dan ia juga berkaitan dengan antara solat ikut kesanggupan. Ini kelas terakhir sebelum Ramadan, Subhanallah. Jadi kan dalam solat tarawih ni ada yang hari ke-16 malam ke-16 ke atas tu ada baca doa kunut. Ada satu masjid yang saya suka pergi masjid ni, dia baca doa kunut. Saya suka pergi masjid ni. Mungkin saya mencelah sikit lah. Kalau boleh, di dalam kawasan ke jauh? Dalam 1 kilometer dari rumah saya. Okey. Saya suka sembahyang di masjid ni lah. Okey. Pada aircon dan sebagainya.
Alhamdulillah. Beri makanan yang bila datang solat, bila datang baca doa kunut, dia akan baca sampai dekat setengah jam tak. Okay. Jadi berkaitan dengan kesanggupan kita solat tu. Maka saya nak setengah jam tu terlalu lama lah. Setiap malam ke apa? Bolehkah sebab Setiap malam ke macam mana? setiap malam dari 16 ke atas. Setengah jam setiap malam. Hampir setengah jam. Maka boleh tak bila dia mula baca doa kunut dan kita dah tahu yang dia akan baca dekat setengah jam, kita duduk, maka tunggulah lepas tu dia pun lepas doa kunut dia akan sujud kan? Jawapannya boleh. Jawapannya boleh. Sebab kalau dalam solat sunat dan solat tarawih termasuklah dalam solat sunat, kewajipan berdiri itu tidak ada. Tapi kita mesti ikut imam tak? Barakallahu fiik. Dan kita tidak sanggup. Kalau macam tu dah ambil jawapan lah. Ada perkataan tak sanggup tu dah ambil jawapan. Dia dalam solat sunat, dia ada keringanan berbanding dengan solat fardu, solat wajib. Ya, solat fardu itu yang diwajibkan kita berdiri. Ya, kalau dalam solat sunat memang kita ada pilihan. Walaupun kalau kita solat berdiri pahalanya lebih banyak, tetapi dia tidak wajib dalam solat sunat. Ya, tinggal lagi itulah. Ya, kalau dia doa panjang, kalau kita nak duduk memang tidak ada masalah. Ya. Baik, saya mengira bahawa perbuatan doa-doa panjang sunnahnya adalah dalam doa kunut yang sabit itu sahaja, ya. Pendek saja. Ya, banyak kalau kita doa-doa Rasulullah dia adalah ringkas lagi padat, ya. Tapi kalau nak tambah boleh, tapi yalah. Tengoklah kesanggupanlah makmum kat belakang, ya. Baik, ada pertanyaan yang lain? Ada pandangan kata macam tu. Ya, bila imam kata sami Allahu liman hamidah, makmum hanya mengucapkan rabbana walakal hamd. Tetapi pandangan yang tepat, yang kuat adalah makmum mengucapkan keduanya. Ya. Baik dia bangun sami Allahu liman hamidah, makmum pun sami Allahu liman hamidah. Imam pun rabbana walakal hamd, makmum pun rabbana walakal hamd. Kerana setiap pergerakan ada zikirnya. Bila kita bangun, itu kita mengucapkan sami Allah, imam dan makmum. Bila kita berdiri i'tidal, itu adalah tempat kita mengucapkan rabbana walakal hamd. Ya, imam dan makmum. Bagus buku Ensiklopedia Fikih Praktis ni bagus. Dia mempunyai perincian-perincian ni. Termasuklah yang kita sebutkan tadi, masalah sami Allah liman hamidah. Semua ada dalam kitab ni. Kita pun dah belajar, tapi mungkin yalah. Cuma yalah bila banyak perincian, akhirnya kita nak cari pun susah. Baik, kita tangguhkan dahulu sebelum kita mulakan kuliah yang berikutnya. Wallahu a'lam.